A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wala taj'alid dunya akbar ahammina wala mabalagha ilmina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari yang keberapa kita dalam bulan Syaban. Kalau kita lihat dalam kalender, hari ini merupakan tarikh 8 Syaban, kan? 8 Syaban hari ini. Alhamdulillah, banyak persoalan yang dioltarkan kepada saya. Tolong ceritakan berkaitan dengan nisfu Syaban. Banyak soalan-soalan berkaitan dengan nisfu Syaban yang mungkin saya terima daripada para jemaah dan sekalian, tentang benar ke tidak ada hadis menceritakan berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Syaban, 15 Syaban. Kalau 15 Syaban, kalau kita tahu ni jatuh pada hari Isnin minggu depan 29 Mac 15 Syaban. Jadi banyak sangat dalil-dalil ustaz-ustaz kan dalam macam-macam media sosial, YouTube, Facebook dan sebagainya, menceritakan tentang saranan untuk membuat itu, membuat ini, dan adakah ianya sahih ataupun tidak. Baik, yang pertama sekali kita melihat kepada saranan Nabi SAW. Benda-benda yang melibatkan amalan-amalan, fadilat-fadilat ini mesti dirujuk kepada Nabi SAW. Sebab banyak sangat berlegar hadis-hadis palsu dalam bulan-bulan, khususnya bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan ni, masing-masing nak mengejar pahala. Ada satu ustaz mengatakan bahawa orang Melayu kita ni dia terkesan dengan kalau bulan-bulan itu ada istimewanya, banyak beramal. Kalau ada bulan-bulan yang mungkin tak ada apa-apa peristiwa, bukan Rejab, Sya'ban, Ramadan, bukan bulan-bulan haram ke apa semua, bulan Muharram, bulan biasa-biasa kan, Safar ke apa semua, tak ada amalan apa-apa, tak ada peristiwa apa-apa pada Nabi SAW, maka orang tak beramal banyak. Ada logiknya juga kan, betul juga. Sebab biasanya orang kita ni bila malam-malam tertentu, Isra' Mi'raj, semangat beramal apa semua. Nisfu Syaban, bulan ni ada nisfu Syaban so kita kena perbanyakkan amalan, kan. Apatah lagi Ramadan. Ramadan 30 hari puasa tak tinggal, malam tahajud, siap sahur apa semua. Bulan lain tak ada pun nak puasa-puasa sunat, kan. Walaupun ada puasa Isnin Khamis apa semua, tapi bintang Ramadan dia beramal, lepas tu 11 bulan dia tak puasa. Jadi betul jugalah ada kita punya masyarakat ber-PL begitu, kan. Namun bagi saya, bulan-bulan yang Allah Taala jadikan, pada setiap bulan ada keistimewaannya, ada kelebihannya, kan. Cuma ada bulan-bulan yang terpilih, ada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku. Macam Rejab ada Isra' Mi'raj besar. Pada umat Islam, bulan Rejab ada Isra' Mi'raj, ini peristiwa besar. Sebab Nabi pergi naik ke langit, pergi balik Mekah, pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, patah balik ke Mekah apa semua satu malam. Ini peristiwa yang ajaib, kan. Kan kalau sekiranya kita ni tak beriman kepada Allah dan Nabi, kita mungkin tak percaya. Seperti mana puak-puak di luar sana, kan, orang Melayu Islam kita sendiri pun tak percaya tentang peristiwa-peristiwa ini. Apatah lagi dengan arti hadis sebagainya. Malam untuk bulan Syaban ada malam nisfu Syaban. So kita nak fokuskan perbincangan kita pada nisfu Syaban. Ada hadis-hadis palsu, contohnya yang direka, iaitu bulan Rejab adalah bulan Allah, bulan Syaban adalah bulan aku, bulan Ramadan adalah bulan umat aku. Maka ini dipalsukan sebenarnya, kan. Benda ini dah dipalsukan. Tuan-tuan boleh rujuk kenyataan tentang bulan palsu ini yang direka oleh Ibnu Jahdam yang meninggal pada tahun 414 Hijrah, kan. Jadi ini disebut dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Manar Munir dan sebagainya. Jadi itu hadis-hadis palsu. Satu. Yang kedua, ada juga di sana hadis-hadis yang bersifat authority, yang boleh kita ambilkan sebagai satu sandaran untuk kita mempertingkatkan amalan
di bulan Syaban ini. Kalau tadi hadis tadi kita katakan ada ulama kata bulan Rajab, bulan Allah, bulan Syaban, bulan Nabi, bulan Ramadan, bulan umat Nabi. Kalau disabitkan pada riwayat mungkin boleh, tapi bila disabitkan pada hadis Nabi maka jadi hadis palsu, sebab Nabi tak pernah meriwayatkan hadis tersebut, tidak pernah berkata begitu, maka tidak boleh. Maka kita ambil pegang pada hadis-hadis yang ada autoriti. Habis cerita, dan kita tak nak berbalah dalam isu bab bulan Syaban ni, malam ni 10 Syaban apa semua. So kita cari yang bersifat autoriti, ada autentik, kan. Baik, kalau kita lihat di sini ada satu hadis di mana Usamah bin Zaid, Nabi SAW, mengapa baginda, ditanya oleh Usamah bin Zaid kepada Nabi SAW, mengapa baginda banyak berpuasa pada bulan Syaban. Maka Nabi SAW bersabda, itulah bulan yang manusia lalai mengenainya, antara Rejab dan Ramadan. Antara Rejab dan Ramadan itu bulan Syaban, manusia lalai daripadanya. Padanya, iaitu bulan Syaban, diangkat amalan hamba-hamba Allah. Aku suka tidak diangkat amalanku melainkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan lain-lain, dan ini hadis sifatnya adalah hadis hasan. Maka boleh jadikan sebagai hujah. Hadis hasan ni boleh jadikan sebagai hujah. Bermakna Nabi sendiri mengatakan bahawa manusia lalai. Semua duk tunggu nak Ramadan, penyudahnya Syaban orang tak berpuasa, sunat apa semua. Jadi Nabi mengatakan bahawa ini bulan ada Allah Ta'ala mengangkat amalan-amalan hambanya, maka kita kena banyakkan puasa. Maka Nabi berkata, aku nak kalau boleh amalan aku diangkat di sisi Allah ketika aku sedang berpuasa kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha juga menyebut bahawa aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa dalam bulan lain yang lebih banyak daripada bulan Syaban. Baginda pernah berpuasa Syaban penuh, kecuali hanya beberapa hari tidak berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis adalah hadis sahih. Jadi tak ada masalah kalau kita nak memperbanyakkan puasa di bulan Syaban apa semua, nak ikut sunnah Nabi. Dan ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang sahih, dan kita boleh jadikan satu sandaran untuk kita standby. Kan kadang-kadang orang duk makan, tengok masuk Ramadan terlupa, pagi tu pun duk makan juga kan. Dia tengok apa kedai semua tutup lah ke hari ni kan. Oh Allah, hari ni Ramadan kan. Dia siap nak beli cadang keluar lagi hari nak cari burger ke apa semua kan. Belas siang jual burger ada. Hari ni waktu fakta PKP ni, malam siang pagi petang orang jual burger berjalan apa semua, nak cari rezeki apa semua. Banyak kan dulu burger malam aja. Jadi nak makan apa-apa hari ni waktu PKP senang kan. Macam-macam aplikasi apa semua, duk cari kat luar-luar kita pun banyak. Dan terlupa kan, tengok apa tak ada orang jual-jual hari ni, rupanya Ramadan. Jadi kita kena ada standby. Macam kita ada imsak kan, nak berpuasa sekejap lagi ni Ramadan, kita ada imsak, berhati-hati, waktu berhati-hati. So inilah bulan di mana kita kena banyakkan puasa sunat, mengambil kira Nabi paling banyak berpuasa di bulan itu. Bulan Ramadan penuh Nabi puasa, kita semua puasa penuh Ramadan. Syaban Nabi banyak berpuasa. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi paling banyak berpuasa. So kita tak salah untuk membanyakkan puasa. Baik, berkaitan dengan malam nisfu Syaban pula kan. Kan malam nisfu Syaban di mana manusia mengatakan malam itu diangkat amalan ke apa semua. Maka ada hadis yang sahih, Nabi menyebut Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban, maka dia ampunkan semua hamba-hambanya kecuali orang-orang yang musyrik. Kan, orang-orang yang menyengutukan Allah, ini tiada ampun padanya. Yang masih lagi menyembah batu cincin ke apa semua kan. Ada orang duk kumpul sampai batu tu menjadi satu. Oi, kalau tak pakai cincin ni tak berkuasa ni kan. Dah macam Thanos lah, penuh batu kan. Apa semua. Tuan-tuan yang mana tak kenal Thanos, nanti boleh tengok cerita Avenger apa semua kan. Jadi cerita dia duk bergantung pada batu lah apa semua. Jadi orang-orang yang syirik begini tidak diampunkan dosanya. Dan juga orang yang musahin, iaitu orang-orang yang bermusuh, bergaduh dua orang, tak meminta maaf apa semua, amalan dia tak terima. Jadi ini adalah bulan kemaafan, bulan perdamaian, gencatan senjata. Inilah bulannya kan. Bukanlah mana kata lepas ni boleh bermusuh balik, bukan. Bermakna ini jadikan satu titik tolak kepada perdamaian, untuk kita ini saling berdamai. Udah-udah lah kan, cerita dulu-dulu punya apa semua kan. Kita pun dah tua,
dah ada menantu, dah ada cucu dah pun duk bergaduh lagi pasal yelah dulu-dulu punya hair kan, bini kita ke apa semua. Jadi lapangkan hati, berikan kemaafan kan, berikan kemaafan, insya-Allah Allah Taala akan mengangkat darjat kita bagi orang yang memaafkan orang lain. Jadi orang yang saling bermusuhan, yang masih lagi keras kepala, keras hati, tak nak maafkan orang, ini amalan tidak diangkat oleh Allah. Maka saling bermaaf-maafanlah pada bulan yang mulia ini, bulan Syaban. Ini adalah hadis riwayat Ibn Hibban, Al-Bazzar dan lain-lain. Dan Albani menilai hadis ini sebagai hadis sahih dalam silsilah Al-Hadis Al-Sahihah pada muka surat 135. Jadi tuan-tuan boleh rujuk. Ini adalah hadis yang bersifat autentik, yang boleh kita jadikan satu sandaran bahawa malam nisfu Syaban ini memang ada. Kan, jangan siapa-siapa kata tak ada pula. Kan ada orang kata, ustaz ni kata ada, kata tak ada. Yang tak ada adalah satu dalil menceritakan tentang apa amalan nak buat malam tu. Itu tak ada dalil. Kan, tidak ada dalil yang khusus yang merujuk kepada apa yang kena buat pada malam nisfu Syaban. Itu tak ada. Dalil kelebihan ada. Dalil kelebihan ada pada bulan Syaban apa semua. Ini hadis sahih. Yang tak ada adalah mesti baca Yasin 3 kali, mesti kena zikir sekian ribu, mesti selawat atas Nabi banyak-banyak apa semua yang menunjukkan kepada wajib dan sebagainya, maka tidak benar. Ya, tidak benar. Ada pula yang ceramah, malam ni Syaban, jangan lupa wajib kita baca Yasin. Kita wajibkan pula tu. Salah, tak boleh. Tak boleh kita wajibkan. Tapi kalau nak baca, dapat pahala. Kan, bacalah surah Yasin ke, Al-Baqarah ke, Al-Imran ke, apa pun. Bacalah apa saja surah yang kita nak baca, itu semua dapat pahala. Selayaknya seperti seseorang itu membaca Al-Quran. Maka tidak boleh mensabitkan wajib. Itu tidak boleh. Kan, jangan kata malam ini mesti malam mesti baca sekian banyak surah, mesti baca Yasin 3 kali, lepas tu pada ayat-ayat tertentu kena baca 7 kali ya, pulang apa semua, sampai nak mewajibkan. Kalau tak buat rasa macam berdosa pula. Itu salah. Itu salah. Ada masjid yang nak buat mungkin ceramah agama kan, ada masjid yang nak buat baca Yasin, ada nak buat bacaan apa-apa, terpulanglah nak panggil orang ceramah ke apa semua, boleh buat. Dan yang tak boleh adalah kita mewajibkan amalan-amalan tertentu di malam nisfu Syaban. Jelas kan? Okey, maka itu tidak boleh. Tak nafikan bahawa amalan ini Allah mengangkat amalan kita, so banyakkan amalan. Kan, buatlah seberapa banyak amalan pada malam nisfu Syaban ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan satu kebaikan atas diri kita. Amalan-amalan kita yang sebelum-sebelum ini diampunkan kalau ada kita buat salah silap, dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Jadi inilah benda-benda yang kita nak rungkaikan, khususnya dalam pemahaman kita dalam malam nisfu Syaban. Oleh ini demikian, sebagai kesimpulannya adalah bukan setakat malam nisfu Syaban saja kita punya fokus untuk beramal. Kita mesti beramal, memperbanyakkan amalan pada malam apa-apa pun. Banyakkan baca Quran pada hari-hari kita yang kita lalui. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mati kita tidak tahu bila. Itu yang paling utama. Kan, mati kita tak tahu bila. Belum jadi kita jumpa Ramadan kali ni, belum tahu lagi. Kan, raya kali ni belum tahu lagi, belum, mungkin Ramadan yang lepas itu adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita tak pernah tahu tarikh kematian kita tuan-tuan. Oleh demikian, perbanyakkan amalan pada hari-hari apa pun. Kan, apatah lagi pada malam-malam yang ada kelebihan begini, lagi banyakkan amalan. Bukan malam ini pulun, lepas tu tak tinggal langsung amalan, tak ada buat apa-apa, kembali bermusuhan, kembali melakukan dosa dan sebagainya. Itu yang perlu kita terapkan. Banyakkan sedekah, banyakkan infak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima apa saja amalan yang kita lakukan, khususnya pada malam-malam yang ada kelebihan-kelebihan begini. Ya, baik, mudah-mudahan itu semua menjawab persoalan tuan-tuan tentang amalan ataupun apa yang perlu kita lakukan pada malam nisfu Syaban, dan kita dapat merungkaikan tentang hadis-hadis yang sahih, hadis yang tidak sahih dalam malam nisfu Syaban ini. Kepada tuan-tuan yang baru saja menyumpai channel ini, jangan lupa untuk menekan butang subscribe dan mendukung channel saya ini untuk sama-sama kita jadikan ianya standing dengan channel-channel agama-agama yang lain ada dalam channel YouTube ini. Al-maklum hari ini adalah zaman sekarang ni, zaman-zaman teknologi semuanya
menceritakan ataupun mendapatkan info melalui channel YouTube dan sebagainya. Orang lain ada buat yang benda yang tak berfaedah, kita jalankan satu benda yang berfaedah. Jadi tekan butang subscribe yang merah kat bawah itu, kemudian tekan butang loceng, all notification, supaya tuan-tuan boleh dapat tahu ada video-video yang terbaru yang saya upload pada masa ke semasa. Tinggalkan komen-komen tuan-tuan, ada apa yang nak komen, ada apa yang nak tanya, soalan-soalan tertentu, tinggalkan di komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab satu persatu persoalan tuan-tuan. Kepada tuan-tuan yang nak personal untuk bertanya dengan isu-isu semasa dan sebagainya, isu-isu agama, jangan lupa untuk WhatsApp kepada saya 013 450 3230 Saifullah Nasri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.